KPM. Selamat pagi, Cikgu. Hai Rina. Apa ni? Jangan sentuh dengan tangan. Kenapa Cikgu? Maaf, saya tak tahu. Sebab mungkin jari anda ada mikroorganisma. Mikroorganisma? Apa tu, Cikgu? Nak tahu? Nak. Masuk kelas cikgu. Okey, Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Anda bersama saya Hazrina Kasim. Baru saja sebentar tadi anda melihat profil guru penyampai kita pada hari ini. Tak lain tak bukan, ini dia Cikgu Kulina, Guru Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad, Selangor. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Rina, lama tak jumpa. Lama sangat kita tak jumpa, Cikgu. Baik, Cikgu. Untuk hari ini, pastinya kita dalam slot menengah atas. Betul. Dan yang pastinya topik kita pada hari ini ada berkaitan dengan equipment ataupun peralatan yang ada di depan kita ini. Iaitu betul. mata pelajaran sains. Tapi kita nak tahu juga, tadi saya sentuh barang ni, Cikgu. Cikgu marah saya, Cikgu kata tak boleh sentuh sebab ada mikroorganisma mungkin pada tangan saya ni. Jadi apa perkaitannya dengan topik kita, Cikgu? Okey. Hari ini cikgu nak ajar kewujudan mikroorganisma. Okey, mikroorganisma adalah benda-benda hidup yang hanya boleh nampak dengan menggunakan mikroskop. Okey. Jadi, walaupun Rina cakap tangan tak ada apa, tapi mungkin ada mikroorganisma yang mungkin akan ganggu eksperimen cikgu nanti. Oh, Cikgu, faham saya sekarang. Maafkanlah saya, Cikgu. Saya tak tahu. Itulah sebab saya rasa tadi tangan saya dah cukup bersih. Tapi mungkin, abang kata Cikgu, ada mikroorganisma pada tangan saya, ya, Cikgu? Ya, betul. Baik, Cikgu. Untuk hari ini, apa pula standard pembelajaran kita untuk difahami oleh murid-murid? Okey, maka untuk hari ini, cikgu akan ajar eksperimen kita tengok kewujudan mikroorganisma. Lepas tu, dah tahu kan ada mikroorganisma. Kita tengok pula faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Macam mana dia tumbuh? Okey, baiklah, Cikgu. Selain daripada kita nak tahu apa itu mikroorganisma, Cikgu Kulina juga akan menerangkan tentang faktor pertumbuhan mikroorganisma itu sendiri. Baik, Cikgu, pastinya ada banyak lagi perkara yang Cikgu akan kongsikan, termasuklah murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini, Cikgu akan melakukan eksperimen pada hari ini. Baik, Cikgu, kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM, di mana sekarang ini khusus untuk murid-murid yang mengikuti kelas di slot menengah atas, dan hari ini fokus kita kepada mata pelajaran sains tingkatan 5 iaitu mikroorganisma bersama dengan Cikgu Kulina. Baik, Cikgu, pastinya kita nak tahu bagaimana sebenarnya nak mengkaji kewujudan mikroorganisma ini. Okey, baik. Okey, selamat sejahtera kepada semua, kepada Kakak Rina. Hari ini Cikgu Lina akan ajar sains tingkatan 5 mikroorganisma.
Okey, hari ini cikgu akan bawa satu eksperimen untuk mengkaji kewujudan mikroorganisma. Okey, bagaimana? Ya. Okey, sama-sama kita lihat langkah-langkah. Okey? Okey. Untuk pengetahuan murid-murid, sains tingkatan 5 ada eksperimen-eksperimen yang wajib. Untuk hari ini, cikgu akan tunjukkan 2 eksperimen wajib. Silakan cikgu. Okey, itu yang satu eksperimen mengkaji kewujudan mikroorganisma. Yang kedua, eksperimen mengkaji faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, untuk yang ketiga, cikgu tak buat hari ini, nanti tanya cikgu sekolah. Okey, baik, kita masuk kepada eksperimen. Okey, hari ini cikgu nak minta tolong Kakak Rina buat eksperimen untuk cikgu, boleh? Boleh cikgu. Okey, so sebelum tu cikgu akan jelaskan langkah-langkah dia dulu. Baik, boleh cikgu. Apa Okey. langkah pertama? Pertama, kita kena faham apa tujuan eksperimen ini. Baik. Okey, tujuan ni kita mau tengok pertumbuhan bakteria. Okey, pada agar nutrien. Okey, nampak dekat sini. Nampak, ini cikgu. ada A, B, C, D adalah agar nutrien. Agar nutrien. So, kita akan buat perbandingan. Yang pertama, jari yang tidak dibasuh. Okey. Yang kedua, jari yang sudah dibasuh dengan air sahaja. Kemudian yang ketiga, jari yang telah dibasuh dengan sabun dan dengan air. Baik. Okey. So, bila kita buat eksperimen, mesti ada masalah. Okey, kita nak tengok bagaimana tahap kebersihan jari tangan yang mencorek ini dan akan mempengaruhi kadar pertumbuhan bakteria pada permukaan agar nutrien nanti. Okey, lepas tu yang paling penting hipotesis. Hipotesis cikgu. Lepas eksperimen, kita mahu tengok adakah hipotesis ini diterima. Okey. Apa hipotesis? Sama dengan masalah tadilah. Kita mahu tengok tahap kebersihan jari. Mengganggu. Adakah dia mengganggu pertumbuhan kadar bakteria. Lepas tu bahan dah ada dekat sini, cikgu dah susun. Nanti sekarang cikgu nak minta Kakak Rina susun radas macam gambar. Okey, boleh cikgu? Okey. Untuk yang A Okey. kena corek sebelum dibasuh. Sebelum tangan basuh tangan cikgu. Okey. Boleh? B kena corek selepas dibasuh dengan air sahaja. Basuh dengan air saja. Okey cikgu, faham. Untuk C untuk pula. C ni corek selepas cuci dengan sabun dan air. Okey. Okey, D tak perlu buat apa. Okey. Terus kita sealkan. Tapekan dengan cellophane sahaja. Baik. Boleh cikgu? Boleh buat sekarang? Saya cuba cikgu. Okey, baik. Kita tengok bagaimana Kakak Rina buat eksperimen. Okey, murid-murid di rumah juga boleh bantu Kak Rina ya. Okey, ini yang pertama, kita colek dulu tanpa dengan membasuh tangan. Boleh cikgu? Tapi sebab kita ada satu D set D, Okey. dia tak perlu dicorek dengan tangan. Betul. Untuk mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma, kita kena tapekan Kita yang tutup dulu set ya, D cikgu? dahulu. Okey. Selepas kita steril. Baik, memandangkan ni dah disteril. Jadi saya ambil untuk tutup dulu ya cikgu? Ya, boleh. Okey, jadi kat sini murid-murid ada tape-nya. Kak Rina akan cepat-cepat tapekan supaya Tape dan tulis
D. Dapat Supaya tutup nanti dengan tak cepat. confuse. Okey, hampir selesai cikgu. Okey, saya cuba tutup dengan cepat ya murid-murid. Dan saya letakkan labelkannya sebagai D ya cikgu. D. Tulis D terus. D. D ni kita tak buat apa-apa sebab dia sudah disterilkan. Saya letak di sini ya. Ya, betul. Baik. Kemudian kita mula dengan A pula. A macam mana? A kita buka dan colek tanpa membasuh tangan Ya, terlebih betul. dahulu. Ha. Baik, saya colek dulu. Okey. Kemudian saya tutup dan saya tutup juga ya, cikgu. Tutup dengan tape telefon. Baiklah, kita tutup ya. Dah lama tak buat eksperimen, tangan pun menggigil cikgu. Okey, hampir selesai. Okey. Kemudian saya labelkan dia sebagai E. Ya, betul. Lepas tu kita pergi pula B. Baik. B kena basuh tangan dengan air sahaja. Ya, betul. Saya dah sediakan air di sini, cikgu. Jadi, dua-dua tangan ke, cikgu? Basuh satu tangan je nak perlu corek itu. Okey, tangan yang perlu dicolek sahaja. Okey, keringkan tangan dengan tisu. Oh, kena keringkan ya, cikgu? Baik, saya keringkan tangan terlebih dahulu. Lepas tu boleh corek. Dan kemudian kita lakukan teknik yang sama, murid-murid. Kita colek. Dan sama juga, kita tutupkan dia, cikgu. Okey. Ni lebih mudah sikit sebab dah dapat dah caranya. Okey. Dan ini kita labelkan dia sebagai B ya, cikgu? Ya, betul, B. Okey. B. Ini dia, murid-murid. Okey. Kemudian, yang ketiga, tekniknya sama tapi kali ini cuci tangan dengan sabun dan air. Betul. Baik. Sekali lagi. Ini kedua-dua tangan atau sebelah saja, cikgu? Satu tangan yang perlu Dicolek Satu tangan saja ya? Ya, betul. Kemudian kita cuci dengan sabun ya? Kita cuci dengan sabun. Cikgu Kulina dah sediakan dalam botol yang kecil ni untuk mudahkan saya. Okey. Baik. Ini dah bersabun ya. Saya cuci balik cikgu? Ya, betul. Cuci dengan air. Cuci sehingga hilang sabunnya. Seronok pula cikgu. Okey, baiklah. Saya keringkan tangan juga ya cikgu? Ya, betul. Baik. Dah lama tak buat eksperimen, rasa teruja pula hari ini. Okey. Yang seterusnya saya akan corekkan colek pada permukaan. Lepas Dan tu tutup. tapekan dia. Kita tutup juga. Okey. Okey. Dan ini saya boleh labelkan dia sebagai C ya, cikgu? Ya, betul. Baik. Hampir selesai. Baiklah. Okey. C. Okey. Untuk selepas ini kita tengok langkah yang seterusnya. Okey, Kakak Rina perlu terbalikkan piring Petri ni. Oh, saya kena terbalikkan? Ya, kena terbalikkan setiap cikgu? satu kena terbalikkan dia. Baik, kita mulakan dengan yang A dulu ya, murid-murid. Terbalikkan, kata Cikgu Kulina. Kemudian ini yang dicuci tangan dengan air saja pun kita terbalikkan. Sini dicuci tangan dengan air, sabun. Dan yang ini yang tidak kita sentuh. Lalu kita tutup dia semula. Baik, dah cikgu? Okey, bagus. Bagi satu tepakan kepada Kakak Rina, dia telah dapat laksanakan tugasan mudah yang cikgu bagi hari ini. Baik. Okey. So, Seterusnya, tahu cikgu? tak Kakak Rina, mengapa saya. cikgu nak Kakak Rina terbalikkan piring tu? Dah tentu saya nak tahu cikgu, muskil juga kenapa kita perlu terbalikkan walaupun kita dah balut dia dengan Lloyd tape. Sebab air yang kondensasi mungkin akan jatuh atas permukaan sekiranya kita tak terbalikkan agar-agar tu. Dan dia akan pengaruhi eksperimen untuk hari ini. Faham cikgu? Baik. Okey, dan radas ni saya perlu Kakak Rina simpan dalam almari yang gelap untuk 3 hari. Oh, kena simpan. Jadi saya nak kena simpan lah ni Ya, cikgu? betul.
Kejap ya, saya fikir kat mana. Oh, kat sini ada kotak gelap. Boleh saya simpan kat betul, sini? kena gelap. Tapi murid-murid tak boleh nampak lah pula kan. Tak apa. Kita Kak Rina tengok akan selepas simpan 3 hari. dalam kotak. Kotak gelap ni. 3 hari cikgu. Lamanya. Sebab kita nak tengok pertumbuhan bakteria. Okey. Dah selesai. Kita dah tutup dia dalam kotak yang gelap untuk 3 hari murid-murid. Okey, selepas 3 hari, okey, kita nak tengok keputusan dia, pemerhatian dia, bilangan koloni bakteria. Okey, boleh tak Kak Rina tunjuk selepas 3 hari? Okey, memandangkan kita nak tunggu 3 hari mungkin susah lah cikgu kan. Tapi cikgu Kulina sebenarnya dah lakukan satu lagi eksperimen 3 hari yang lalu. Ya, betul. Jadi saya akan bawa keluar dalam kotak ni, Ya. boleh cikgu? Ya, keluarkan. Saya buka balik kotak ni sebab kita ada yang sudah siap yang cikgu lakukan. Tada! Okey. Ini yang huruf D, A, B, C dan D. Okey. Warnanya Okey. berbeza-beza lah cikgu. Selepas eksperimen ni, okey, apa pemerhatian Kakak Rina? Boleh nampak tak dekat A? Apa yang Kakak Rina nampak? Saya nampak Boleh tunjuk Macam- tak dekat kawan-kawan? Macam mana? macam ada Keputih-putihan, ya, betul tak? banyak sangat ni cikgu. Putih-putih tu maksud dia ada pertumbuhan bakteria. Bakteria. Okey, faham cikgu. Kalau cikgu tanya banyak dengan sangat banyak, apa kata Kakak Rina? Kalau saya tengok ni cikgu, sangat banyak. Betul. Banyak putih-putih tu memaksudkannya banyak bakteria dia cikgu. Ya, betul. Okey. Okey, bagaimana dengan B pula? Kita tengok B. B. B pun ada juga cikgu. Tanda-tanda putih ini bermaksud ada bakteria. Tetapi tidaklah sebanyak seperti yang A tadi cikgu. Ya, sebab mengapa? Sebab A kita coret dengan tangan atau jari yang tak basuh. Okey. Tapi B kita ada basuh dengan air. Itu beza dia cikgu. Okey, kita tengok C pula. Baik. Kalau tadi C, kita basuh tangan dengan sabun dan dengan juga sabun air. dan air. Jadi, mana pula putihnya? Ada, tetapi sangat sedikit lah cikgu. Ya, betul. Sebab sudah cuci, basuh tangan dengan sabun. Okey, faham cikgu. Jadi, kalau nak dibandingkan A, B dan C ni, C yang paling sedikit bakterianya. Ya. Baik, faham cikgu? Dan kemudian kita lihat D ya cikgu. Ya, betul. Kalau D ni sudah disterilkan, tidak disentuh langsung dan kita terus balut dia. Hasilnya cikgu tak ada langsung. Ya. Bakterianya pada permukaan ini. Okey, boleh tak tolong jawab soalan sebelah? Oh, saya kena jawab cikgu. Ya. Boleh, tak ada masalah sebab saya dah lakukan eksperimen ni. Selepas kita laku, kita kena tulis apa yang kita lihat. Boleh cikgu? Untuk A, A, B, C dan juga D. A, permukaan agar-agar nutrien dicoret dengan jari tangan yang tidak dibasuh. tidak dibasuh. Bilangan koloni bakteria. Okey, A tadi jawapannya bakterianya sangat banyak. cikgu. Ya, betul. Okey, bagaimana dengan B? Tengok B. Pula B, bagaimana dengan B? dicoret dengan jari tangan yang dibasuh dengan air sahaja. Dah tentu bilangan koloni bakterianya banyak. Bukan sangat banyak ya cikgu. Ya. Kalau nak dibandingkan dengan A tadi. Sebab A memang Masih ada tapi banyak sahaja. Okey, bagaimana dengan C? C, dicoret tangan dengan dibasuh sabun dan air. Jadi sedikit sahaja. Ya, dia ada sedikit pertumbuhan. Okey, ada sedikit pertumbuhan. Okey, bagaimana dengan D? D sebab tak disentuh langsung cikgu dan disterilkan. Jadi tiada bakteria. Ya, bagus. Mudah rupanya kalau kita faham ya cikgu. Ya, bagus. Tahniah. Terima kasih, Satu cikgu. tepukan lagi kepada Wah. Kakak Rina telah berjaya melakukan tugasan eksperimen hari ini. Okey, lagi ada soalan kena jawab. Oh, ada lagi ke cikgu? Ya. Okey, ya.
Tengok semak jawapan ni betul. Okey, kita bagi lagi. Kesimpulan dia. Okey, adakah hipotesis ini diterima? Saya tulis boleh cikgu? Hipotesis tu kita cakap tadi tahap kebersihan jari akan mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Betul tak? Betul. Jadi hipotesisnya diterima cikgu. Betul. Hipotesis ni diterima sebab kita mengkaji tahap kebersihan jari. Jadi kesimpulan dia kita boleh lihat di sini. Apabila tahap kebersihan jari tangan yang mencorek permukaan agar nutrien steril bertambah. Bertambah maksudnya mulanya kita tak ada cuci. Kemudian kita cuci dengan air. Kemudian kita cuci dengan sabun. Itu bertambah bersih tangan. Bila bertambah bersih, pertumbuhan bakteria pada permukaan agar nutrien steril akan berkurangan. Jadi maksudnya cikgu, kalau tahap kebersihan itu bertambah dan pastinya pertumbuhan bakteria berkurang. Betul. Itulah kena rajin cuci tangan selalu. Baik cikgu, akan saya ingat setiap kali nak sentuh sesuatu barang, sebelum tu kena cuci tangan. Ya, sebab kita tidak boleh nampak mikroorganisma dengan mata kasar. Betul. Baik, terima kasih cikgu sebab kita dah faham dah bagaimana nak menjalankan eksperimen ini untuk melihat bakteria pada setiap agar-agar nutrien ini. Dan pastinya kita dah dapat mencapai hipotesisnya, iaitu sudah pun diterima, dan kita faham bagaimana untuk melihat sesuatu nutrien itu sama ada banyak bakteria, sedikit ataupun tiada bakteria langsung. Baik. Terima kasih cikgu. Sekejap lagi kita nak bersama kembali. Kita nak berehat seketika hanya di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana bersama kami di Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini mata pelajarannya adalah sains dan topik yang dipilih adalah berkenaan dengan mikroorganisma bersama dengan Cikgu Kulina. Wah, seronok sangat hari ini cikgu dapat belajar bersama dengan cikgu berkenaan dengan topik kita hari ini. Okey, bagus juga Kak Rina dapat selesaikan tugasan hari ini. Okey, nampak tak cikgu ada bawa satu papan dekat sini? Nampak cikgu, dari tadi saya asyik perhatikan je, papan ganjaran katanya. Okey, nampak tak hadiah dekat sini? Lah cikgu, baru saya perasan ada hadiah kat situ. Okey, nak tahu hadiah apa? Mestilah nak tahu cikgu. Tapi kena habiskan bintang-bintang dekat sini, kena dapat bintang banyak baru boleh sampai dekat hadiah. Cikgu, kalau nak sampai tu macam jauh lagi. Tapi kan tadi saya ada lakukan aktiviti dan eksperimen. Tak boleh ke saya dapat bintang dulu? Ya, bagus soalan Kakak Rina. Tadi sudah buat tugasan yang cikgu bagi kan? Betul. Okey, betul. Ni cikgu boleh bagi 4 bintang. 4 bintang. Wah. Okey, untuk penuhkan satu petak ni, Kakak Rina perlu penuhi 6 bintang. Okey, cikgu bagi 4 bintang dulu. 4 bintang pun 4 bintang lah cikgu. Janji ujung nanti saya mesti nak hadiah tu. Okey, usaha. Boleh cikgu. Sama-sama. Murid-murid pun sama-sama usaha dengan Kakak Rina. Boleh cikgu. Okey. Sekarang kita akan belajar faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, apakah faktornya cikgu? Tadi kita sudah tengok Kak, dia wujud. Dia wujud. Kita sudah tahu ada wujud. Dan bagaimana dia hidup? Inilah faktor-faktornya kita tengok. Okey. Dia sama macam kita, mikroorganisma, sebab dia benda hidup. Jadi dia perlu makan. Makanan tu kita panggil nutrien. Okey. Lepas tu yang kedua, dia suka lembab. Kawasan yang lembab.
Jadi faktor yang kedua adalah kelembapan. Kelembapan. Baik, Okey, cikgu. jadi yang ketiga, cahaya. Cahaya juga akan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Okey. Cahaya ya, cikgu. Nanti Baik. kita tengok bagaimana. Okey, faktor yang keempat, suhu. Oh, suhu. Kita Kenapa, tengok cikgu? mana suhu yang mikroorganisma suka. Okey, yang terakhir, nilai pH. Okey, nilai pH maksudnya asid, alkali. Baik. Itu nilai. Okey, satu-satu kita tengok. Silakan. Yang pertama sekali kita nak tengok apa, cikgu? Nutrien ke? Okey, kita tengok nutrien. Nutrien, kadar pertumbuhan meningkat dengan nutrien yang cukup. Sama dengan kita kan. Sama kan kalau kita makan, nanti akan membesar dengan cepat. Ya. Okey, sama juga mikroorganisma dia perlukan makanan. Faham? Okey, dalam istilah sains kita panggil nutrien. Okey, lepas tu kita tengok eksperimen dia. Kan tadi cikgu kata eksperimen wajib ada dua kan. Pertama, kita buat eksperimen kewujudan mikroorganisma. Kedua, kita kaji faktor. Okey, faktor yang pertama kita tengok nutrien atau makanan lah. Okey, kesan nutrien terhadap pertumbuhan bacillus, bakteria bacillus. Okey, untuk mengkaji ni kita tengok hipotesis kan. Hipotesis kita nak tengok apa? Bacillus ni dia memerlukan nutrien atau makanan untuk pertumbuhan. Okey, eksperimen kita mau tengok adakah bacillus dia perlu nutrien untuk pertumbuhan. Okey. Okey, kita susun radas macam tadi. Pertama, kita juga perlu steril. Ada agar-agar macam dekat gambar. Macam susun dekat sini. Okey. Okey, kita boleh tengok di sini. Larutan culture bakteria. Kita ada bakteria. Kita ada culture bakteria, bacillus dan agar-agar nutrien steril. Okey, kita sediakan piring macam tadi yang Kakak Rina sudah tunjuk, piring macam ni. Ya. Okey, lepas tu ini kita labelkan A. Kemudian kita buat lagi satu macam ni, piring petri macam ni. Ini kita letak bakteria dan agar-agar tanpa nutrien. Nampak tak? Nampak, cikgu. Okey, satu ni ada nutrien. Satu ni tanpa nutrien. Okey, sama juga kita simpan dalam almari yang gelap. Sama macam tadi Kakak Rina sudah tunjuk kan. Okey, kita simpan dan kita tunggu 3 hari. Okey. Kemudian kita keluar, kita tengok. Okey. Ni steril. Okey, ni langkah-langkah dia. Okey. Ada dalam buku teks. Murid-murid boleh tengok dalam buku teks sains tingkatan 5. Okey. Muka surat 21. Okey, ini langkah-langkah dia. Kita steril dan kita letakkan bakteria dan kita tutup dengan cellophane tape. Macam langkah yang tadi Kakak Rina sudah tunjuk tadi. Okey, kemudian kita tengok. Okey, pemerhatian dia. Pemerhatian di piring A, adakah dia ada nutrien? Nampak tak? Dia ada nutrien. Lepas tu B ni dia tiada nutrien. Okey. Okey. Tadi cikgu sudah katakan bakteria perlukan makanan, perlukan nutrien untuk tumbuh. Ya. So, boleh saya tanya Kakak Rina? Boleh, cikgu. Okey. Pada piring A, pemerhatian, adakah terdapat pertumbuhan bakteria? Ada, cikgu? Ya, betul. Okey, kita bagi bintang dulu. Nanti lupa pula tak dapat hadiah. Seronoknya dah dapat bintang. Laju je saya jawab untuk bintang tu. Okey, untuk B, bila dia tiada makanan, maka Tiada bakteria. tiadalah bakteria sebab dia tak boleh hidup tanpa makanan. Tanpa nutrien, cikgu. Okey, dapat lagi satu bintang. Wah, cepatlah dapat banyak bintang. Okey, kena penuhkan semua tu baru dapat hadiah. Boleh, cikgu, saya cuba. Okey, sama juga setiap eksperimen kita ada kesimpulannya.
Okey. Adakah hipotesis ini diterima? Hipotesis ini diterima, cikgu. Sebab kita nampak ada pertumbuhan. Betul. Pertumbuhan bakteria bila ada nutrien. Betul tak? Betul. Jadi dia diterima. Ya. Okey? Kesimpulannya kita boleh sebutlah. Okey, hipotesis diterima. Kesimpulan tu bacillus memerlukan nutrien untuk pertumbuhan. Okey, saya tengah tulis ni, cikgu. Untuk Bagus. dapatkan lebih pemahaman. Ini sikap yang baik. Murid-murid kena tengok. Okey, ini jawapan saya, cikgu. Bacillus memerlukan nutrien untuk pertumbuhan. Okey, bagus. Bagi satu tepukan. Bintangnya, cikgu? Okey. Cepatnya Kakak Rina pergi kan kotak sebelah. Okey. Dapat sini. Satu saja, cikgu. Kena pergi, kena tengok ada balon. Cari balon tu baru dapat markah 2. Okey, baiklah. Okey, kita tengok mana balon ni. Okey, baik, cikgu. Okey, pergi slide seterusnya. Cikgu. Okey, kita tengok yang faktor yang kedua. Tadi tu pertama nutrien, kedua kelembapan. Ya. Okey. Keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Dan apabila persekitaran yang kering, dia akan menyebabkan mikroorganisma dikurang aktif dan dia akan merecatkan pertumbuhannya. Macam Kakak Rina suka ke kalau basah-basah macam tu? Suka tak? Saya tak suka kan? cikgu. Tapi mikroorganisma dia suka keadaan lembab dan dia akan tumbuh dengan cepat. Okey, faham. Tapi kalau tempat yang kering, dia tak suka. Kering dia tak suka. Baik. Untuk membuktikan ni, kita buat eksperimen lagi. Kita tengok eksperimen dia. Baik. Okey, eksperimen B. Okey, kita akan mengkaji kesan kelembapan terhadap pertumbuhan bacillus. Okey, kita mau tengok apa? Adakah dia suka lembab ke atau dia suka kering? Okey, cikgu. Okey, baik. sama juga kita ada masalah dan kita fokus pada hipotesis. Hipotesis apa? Kelembapan yang rendah. Dia akan merencatkan pertumbuhan bacillus. Okey, maksudnya rendah, maksudnya dia kering atau dia kurang lembab. Okey, jadi kita tengok di sini. Kita ada dua ratas, dua susunan. Sama juga macam ni, kita susun. Okey. C tu sama juga kita larutan bakteria. Dan agak-agak nutrien steril yang lembab. Kita bagi makanan. Yang ni kita bagi makanan. Okey, baik. Dua-dua ya, cikgu? Dua-dua kita bagi makanan. Tapi tempatnya berbeza. Satunya kita bagi dia lembab sikit. Satu ni kita bagi dia kering saja. Yang ni kita akan kering dalam oven. Okey, kering dahulu dalam oven. Yang ni kita letak biar dia lembab. Okey, selepas tu tengok langkah dia. Ini kita akan sama juga, kita akan letakkan bakteria atas permukaan agar tadi dan kita tutup dengan cellophane tape. Untuk C kita letak dan dia tutup. Untuk D pun kita letak pada permukaan dan kita tutup. Okey. Simpan berapa hari? 3 hari saja, cikgu. Almari yang macam mana? Yang tempatnya tertutup dan gelap. Betul. Bintangnya, cikgu. Okey, dapat satu bintang. Kena tahu ya bahawa setiap eksperimen ini memerlukan tempat yang gelap ya, cikgu ya. Okey, nanti cikgu beritahu mengapa dia suka yang gelap. Baik. Okey, ini belum lagi. Sekarang kita tengok kelembapan dia dahulu. Boleh, cikgu. Okey, kelembapan dia selepas 3 hari kan, almari gelap. Okey, kita tengok piring C ni. Okey, kelembapan dia tinggi. Maksudnya tinggi, maksud dia sangat lembab lah. Betul. Kalau rendah tu, maksud dia kurang lembab. Maksud dia kering lah. Jadi, ikutkan eksperimen ni. Dan tadi Kakak Rina sudah buat latihan banyak. Okey. Alamak. Apa jawapan ni? Apa jawapan untuk bilangan koloni bakteria pada C dan D? Kelembapan agar-agar nutrien itu kalau tinggi, maksudnya bakteria
adalah cikgu. Ingat lagi tak cikgu kata bakteria dia suka lembab. Tempat yang lembab. Betul? Dia tak suka Tempat yang kering. jadi apa kata dengan D? D maksudnya di situ tak adalah bakteria. Betul. Wah. Pandai dia dapat bintang. Cepatnya dia dapat cikgu hadiah. ajar saya dengan cukup jelas. Pasti murid-murid kat rumah juga faham kan tentang pengajaran kita hari ini. Okey. So yang paling last, kita biasanya selepas eksperimen kita buat apa? Kita ada Kesimpulan, cikgu. Okey, adakah hipotesis ni diterima? Hipotesis ini diterima, cikgu. Okey, apakah kesimpulannya? Kesimpulannya Kita ada kaitan dengan kelembapan. Okey, kelembapan dia akan kelembapan jadi maksudnya akan membantu pertumbuhan bakteria. Kalau Okey. tempat yang kering dia akan merencatkan pertumbuhan bakteria. Okey, murid-murid jangan risau tentang tulis ayat. Okey, asalkan murid-murid faham. Okey, murid-murid tentu mesti akan tulis kesimpulan dengan baik. Okey, macam Kakak Rina kan? Sudah pandai. Cikgu saya dah jawab tadi. Ya. Untuk bintanglah kan? Ya. Pandai dia minta bintang. Jadi kita dah dapat dah hipotesis untuk eksperimen kelembapannya kan cikgu? Okey. Sekarang kita nak beralih kepada cahaya. Faktor yang ketiga. Okey. Okey, ketiga cahaya. Okey, tadi cikgu nak cakap kan mengapa simpan dalam bilik yang gelap atau amari yang gelap. Betul tak? Betul cikgu. Okey, mikroorganisma dia seperti alga, dia mempunyai klorofil. Klorofil itu warna hijau. Warna hijau. Ya. Okey, dia perlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Okey. Fotosintesis untuk bina makanan dia sendirilah. Ya. Dia tak perlu gantung kepada perumah lain. Dia boleh bina makanan dia sendiri sebab dia ada klorofil. Okey. Lepas tu mikroorganisma seperti kulat dan bakteria dia tumbuh dalam keadaan gelap. Itulah tadi cikgu letak bahan-bahan tadi dalam bilik yang gelap. Okey. Lepas tu satu lagi, pendedahan kepada cahaya ultra ungu. Dia dapat membunuh mikroorganisma. Okey, faham Okey. cikgu. Untuk eksperimen seterusnya, kita akan tengok dekat sini. Satu ni sama tadi, susunan tadi. Okey. Satu kita letak di bilik yang gelap. Okey. Satu kita letak di bilik yang cerah. Sebab kita mau tengok perbandingan kesan cahaya. Okey, cikgu. Kita tengok di sini. Okey, kesan cahaya. Di sini kita tengok kesan cahaya. Sama juga, kita ada masalah kan? Bila ada masalah, baru kita buat eksperimen untuk bukti dan tunjukkan. Dia puas hati kan? Rupanya itu sebabnya. Sebabnya kena letak dalam bilik yang gelap untuk jawab soalan lah. Ya. Okey, baik. hipotesis untuk eksperimen ni, cahaya dia akan merencatkan pertumbuhan bacillus. Okey, susunan macam tadi. Okey, kita tengok. Okey, susunan macam ni. Okey, pemahaman kita tengok. Untuk yang bilik yang gelap dan bilik yang cerah. Okey, untuk yang bilik gelap, apa kata Kakak Rina? Untuk bilik yang gelap cikgu. Untuk bilik yang gelap maksudnya Dia tiada cahaya. tiada cahaya, dia dapat tumbuh dengan baik dalam keadaan gelap. Ya, betul. Jadi pertumbuhan bacillus itu mudahlah cikgu. Yes, sebab tadi cikgu sudah katakan bakteria dia suka keadaan gelap dan dia akan tumbuh dengan baik dalam keadaan yang gelap. Ya. Lepas tu bagaimana dengan keadaan yang bercahaya? Keadaan yang bercahaya saya dah ada jawapannya. Kalau dalam cahaya dia akan merencatkan pertumbuhan bacillus ataupun bakteria. Ya, betul. Jadi adakah hipotesis ini diterima? Sangat diterima cikgu. Okey, hipotesis ini diterima dan kesimpulannya cahaya akan merencatkan pertumbuhan bacillus. Okey. Okey, kemudian kita pergi lagi yang seterusnya. Suhu pula. Okey, suhu.
Suhu kini kita ada perbandingan suhu suhu yang optimum, maksudnya suhu yang digemari, yang suka oleh bakteria. Okey. Adalah antara 35 degree Celsius hingga 40 degree Celsius. Bila keadaan suhu yang sangat rendah, dia akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Dan bila suhu terlalu tinggi, dia akan membunuh mikroorganisma. Okey. Okey, jadi kita tengok eksperimen ni. Okey, kita tengok eksperimen ni. Okey, kita ada letak di suhu bilik. Okey. Lepas tu 5 degree Celsius. Suhu 70 degree Celsius. Okey. Bila kita nampak di sini, di suhu bilik, pertumbuhan bakteria rasanya Pertumbuhan sebab bakteria suka suhu 35 degree hingga 40. Okey. Jadi suhu bilik adalah 36, 37. Jadi Kakak Rina rasanya pertumbuhan bakteria macam mana? merencatkan cikgu pertumbuhan mikroorganisma. Dia suka Oh, suhu kalau tu. dia suka, maksudnya pertumbuhan itu mudahlah cikgu. Okey, jadi kita akan nampak kewujudan bakteria pada sini. Bagaimana dengan suhu 5 degree Kalau- Celsius? Maksudnya yang tinggi ya cikgu. Yang rendah, yang bila dia rendah, Dia akan membunuh. rencatkan, dia akan rencatkan tu. Okey. Bila Saya dah salah ni cikgu. Suhu dia tinggi, Okey. bila suhu tinggi bagaimana? Bila kita tahu suhu rendah, kita akan rencatkan dia. Betul. Bagaimana dengan suhu tinggi? Membunuh mikroorganisma cikgu. Ya, dia akan membunuh mikroorganisma tu. Baik. Okey, cikgu bagi bintang dulu. Sebab jawab betul, nanti cikgu. Cahaya tadi dapat bintang tak cikgu? Oh ya, ingat Kakak Rina. Ya cikgu, sebab jauh lagi Dia perjalanan nak pergi tu ke cikgu. situ. Okey, lepas tu kita pergi yang faktor yang terakhir. Okey. Nilai pH. Nilai pH kata nilai neutral, pH neutral, pH optimum. Maksudnya pH yang mikroorganisma suka. Okey. Suka. Okey, tapi ada juga sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran yang ada sikit berasid dan sikit alkali. Okey. Okey, kita terus kepada eksperimen. Eksperimen ni kita tengok nilai pH, dan hipotesis ni kita tengok adakah dia pertumbuhan paling banyak pada pH 7. Okey, susunan dia macam tadi, tapi yang bezanya kita ada isolin, asid hidroklorik cair, natron hidroksida cair. Okey, satu asid, satu alkali dengan isolin dengan pH 7. Okey, isolin tu pH 7. Lepas tu kita tengok keputusan dia. Okey, sini. Okey. Okey, tadi cikgu sudah katakan dia paling suka pH optimum. Optimum. Okey, apa nombor? Apa nombor pH optimum? pH 7. Yes, betul. Okey, ini paling bagus soalan ni. Okey. Dia bagi lagi satu Okey, bintang. dapat bintang lagi. Okey, bintang satu. Lepas tu dia untuk J, makanya ada ke tak ada bakteria? Sebab dia suka. Ada. Ada. Bagaimana dengan ni K? Apa tu cikgu? Kurang ya? Kurang daripada pH. Jadi kuranglah cikgu. Tak adalah. Sebab dia tak Okey. adalah. Dia tak suka asid. Jadi tak ada langsung. Ni pun Tak ada juga cikgu. ya, dia tak suka asid ke alkali, dia tak suka. Okey, Jadi faham, kalau cikgu. eksperimen kita tak akan nampak bakteria pada ni piring K, piring L, Okey. hanya wujud pada J sahaja. Baik cikgu. Okey, bagaimana dengan hipotesis? Hipotesis ini diterima cikgu. Okey, kesimpulannya Kesimpulannya mikroorganisma dia tumbuh pada suhu pH pH 7. Ya. Suhu pula pada pH 7 cikgu. Ya, okey. Paling banyak pada pH 7 kan cikgu? Ya. Okey, baik. Okey. Hari ini kita sudah habis belajar 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baik, memang sangat mudah dan jelas apa yang diterangkan oleh Cikgu Kulina. Cikgu, kita nak berehat sekejap. Okey, boleh. Kita akan kembali semula di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV. Didik TV KPM.
Okey, kembali lagi bersama kami dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran hari ini menyentuh tentang sains tingkatan 5, topiknya mikroorganisma. Kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita ini, cikgu, dan pastinya cikgu pun nak berikan sedikit kesimpulan kepada murid-murid. Silakan. Okey. Untuk rumusan pengajaran hari ini, cikgu nak tanya sikit. Boleh, cikgu. Tadi sudah belajar banyak kan? Okey. Sikit saja. Boleh. Itu semua berkaitan dengan pengajaran tadi. Dapat bintang tak, cikgu? Okey. Kali ini cikgu bagi 5 bintang terus. Kalau jawab satu. Jawab satu dapat 5 bintang. Okey, Kena cikgu. usaha baru dapat hadiah kan? Baik. Nak hadiah kan? Nak, cikgu. Okey. Okey. Mengapa agar neutrin dan piring Petri perlu disterilkan dahulu? Okey, kita steril, biasanya kita steril macam ni kan, kita kena steril. Mengapa? Okey, saya tulis dengan laju, cikgu. Jawapannya supaya untuk memastikan agar-agar nutrin dan piring Petri tidak dijangkiti bakteria lain. Okey, apa kata murid-murid di rumah? Okey, kita tengok jawapannya. Baik, apakah jawapannya, cikgu? Okey, untuk memastikan agar nutrin dan piring Petri tidak dijangkiti bakteria lain. Betul. Okey, cikgu kena bagi 5 bintang lah. Kan? Bagi saya 5 bintang, cikgu. Okey. Oh, dah penuh satu kotak. Okey, pergi satu lagi. Okey. Okey, terangkan mengapa piring Petri perlu ditutup dan dilekat penutup dengan pita telefon. Mengapa? Saya dah tulis jawapannya, cikgu. Cepat. Ianya untuk mengelakkan pencemaran daripada mikroorganisma lain. Okey, kita tengok Untuk mengelakkan pencemaran daripada mikroorganisma lain supaya tak ganggu eksperimen nanti. Okey. Mengapa kita kena letak keadaan terbalik? Tadi cikgu sudah cakap kan. Terbalik, alamak. Ingat tak? Keadaan terbalik sebab nak elak air terkondensasi. Ya, terkondensasi. Daripada menitis, cikgu. Ya. Ke atas permukaan agar-agar Betul, nutrien. untuk mengelakkan air kan diterkondensasi daripada menitis atas permukaan agar-agar cikgu. nutrien. Okey, lagi satu. Mengapa alamak, kita ada lagi. simpan dalam almari yang gelap? Banyak kali cikgu kata kan. Okey, saya tahu. disimpan. Ini paling saya tahu, saya memang ingat sampai hari ini untuk menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma. Ya, kita tengok. Okey. Dia akan menggalakkan pertumbuhan sebab mikroorganisma dia suka keadaan yang gelap. Okey, kali ini cikgu kena bagi 6 bintang lah sebab banyak dia jawab. Okey. Belum sampai hadiah lagi, cikgu. Jauhnya perjalanan. Okey, satu petak lagi. Usaha lagi. Alamak, takutnya. Okey, cikgu. Apa lagi, cikgu? Okey. Yang ni senang je. Berkaitan dengan kehidupan kita. Okey. Okey, mengapa pakaian perlu dijemur di bawah cahaya matahari? Okey, pakaian perlu dijemur di bawah cahaya matahari kerana nak memudahkan cepat pakaian itu kering. Kering. Betul. Kalau daripada konteks sains, Daripada konteks sains, supaya kelembapan hilang kelembapan, cikgu. first kita tengok cahaya. Okey. Cahaya kan ada perkataan cahaya di sini. Betul. Okey, mikroorganisma dia suka cahaya tak? Dia tak suka cahaya. Kalau kita letak bawah cahaya, apa akan jadi kepada mikroorganisma? Bakteria akan mati. Betul. Kita fikir macam tu. Murid-murid kita tak perlu hafal. Kita faham je keadaan Betul. okey cahaya, dia akan mati. Jadi selain daripada kita tengok selain dapat mengeringkan baju, sinaran ultra ungu daripada matahari dia dapat membunuh mikroorganisma. Ya, cikgu, betul. Okey, penuh bintang sini. Wah. Nampak gayanya saya berjaya untuk dapatkan hadiah yang Cikgu Kulina akan bagi. Okey, nak tengok hadiah? Mestilah, cikgu. Banyak soalan saya jawab. Ada yang salah pun cikgu dah betulkan. Ya, untuk membagi ganjaran kepada pentunjukan Kakak Rina hari ini, cikgu
kita tengok hadiah apa yang cikgu sudah sediakan hari ini. Hai, tak sabar pula nak tahu hadiahnya apa. Wah, comelnya cikgu. Okey, mari kita buka hadiah ni. Wah. Saya nampak comelnya. Terima kasih cikgu. Okey, ini seperti butang cikgu. Ya. Wah, lepas ni saya nak tukar baju saya, letak butang yang comel ini. Ya, butang ni boleh jahit dekat baju, boleh jahit dekat comelnya. beg. Terima Supaya kasih cikgu. untuk menghargai usaha Kakak Rina hari ini. Baik. Dan akhir sekali cikgu, kita dah selesai, kita dah fahamkan murid-murid dan juga saya pada hari ini. Sedikit kesimpulan daripada Cikgu Kulina berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, baik. Murid-murid. Cikgu harap murid-murid dapat mengikuti pengajaran hari ini. Iaitu yang pertama, kita tengok kewujudan mikroorganisma. Sebab mikroorganisma kita tak dapat tengok dengan mata kasar. Okay. Yang kedua, kita tengok faktor pertumbuhan mikroorganisma. Apa faktor yang menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma? Okay. Akhir kata, Kakak Rina hari ini telah dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai mikroorganisma. Macam soalan ni, dengan kehidupan seharian. Dan lepas tu, pada eksperimen yang tadi pun, Kakak Rina telah dapat laksanakan tugasan dengan baik. Okey, satu tepukan lagi kepada Kakak Rina. Yeah. Baik, terima kasih banyak-banyak hari ini bersama dengan Cikgu Kulina, merupakan guru pendidikan khas program pendidikan khas integrasi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Selangor. Terima kasih Cikgu untuk ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Mudah-mudahan murid-murid di rumah juga dapat memperolehi ilmu yang telah pun dikongsikan oleh Cikgu ini. Berjumpa lagi kita di lain masa dan juga ketika. Terus kekal setia bersama kami di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM